Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sallallahu alaihi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Saleh selaku Imam Tua Masjid Aisyah Pekan Bulanas, juga sebagai pengacara pada malam ini Al-Fadhil Tuan Imam yang bertugas pada malam ini, pengurusi Masjid Aisyah dan ahli-ahli jawatan kuasanya, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Taala untuk teruskan hidup kita. Alhamdulillah, juga hari ini satu hari bulan Muharram, satu Muharram ataupun dia panggil awal Muharram. Amba ucap terima kasih kepada pihak masjid, terutamanya Al-Fadhil Tuan Imam yang menjemput amba hadir ke masjid malam ini. Amba mari kita tak ada lagi sebabnya malam ini hari ini ada dua program. Pertamanya perasmian Baitul Rizq pada petang ini, dan sambung pula malam ini dengan kuliah maghrib Hijratul Rasul ataupun kuliah maghrib awal Muharram. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Hanya sahaja segala amal itu dengan niat, dan hanya bagi tiap-tiap seseorang apa yang ia niatkan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar apabila ceramah berkenaan dengan hijrah. Sebab dalam hadis ini ada disebut pula, selepas daripada innamal a'malu binniyat, Nabi sebut faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ataupun yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi alhamdulillah, muslimin dan muslimat sekalian, kita dengar soal mabda, yaitu Nabi SAW memberitahu tentang hijrah ataupun berpindah. Bukan cara pelarian itu, hijrah ataupun perpindahan kita. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Siapa-siapa dia yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrah dia fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrah dia itu kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa-siapa dia yang berhijrah, yang berpindah kerana dunia, dia berpindah kerana dunia, yusibuha, dia akan dapat itu dunia tadi.
Awil merahati Nabi kata, ataupun dia berpindah kerana perempuan. Yang kiruha ataupun iyung kiruha. Dia berpindah kerana perempuan, maka dia bernikah. Dia berkahwin ataupun dinikahinya perempuan tadi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrah seseorang itu ila ma hajara ilaihi, kepada apa yang dia hijrah itu. Jadi pokok pangkalnya ialah niat. Permulaan Nabi sebut innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amalan itu dikira berdasarkan niat. Kita duduk atas masjid ni, Allah Ta'ala mengira kita berada di atas masjid ni sebagai ibadah kalau kita niat ibadah. Seandainya kita niat ketika kita berada di atas masjid ni, kita niat sebagai kita ni i'tikaf, maka kita dikira i'tikaf satu ibadah. Kalau kita di atas masjid bila-bila tunggu sehari kan, tunggu sehari kita janji lepas ni kita nak pergi makan teh kat sahib kita. Pada atas masjid ni niat tunggu sehari, ataupun niat tunggu apa? Boleh jadi malam ni ada makan ni sebab program hijrah ni, tunggu nak makan. Maka kita akan dapat apa yang kita niat. Kalau kita niat ibadah, kita tu lepas sembahyang maghrib ni pertama kita niat sebagai kita ni i'tikaf. Kita niat duduk atas masjid ni dengan niat kita belajar dengan orang mengajar. Kita niat ke atas masjid ni sebagai menunggu. Maksudnya waktu Isya kita nak sembahyang dulu. Maka berlapis-lapis kita akan mendapat pahala. Kita mendapat pahala i'tikaf, kita mendapat pahala belajar, kita mendapat pahala apa dia? Kita mendapat pahala kalau kita belajar tu pula. Bercapai pula daripada niat belajar tadi. Niat belajar untuk amal diri kita. Niat belajar untuk balik royak kepada anak isteri kita. Dua dah. Niat belajar nak royak orang lain pula. Maka berlapis-lapislah kita akan mendapat pahala. Hasil daripada kita duduk di atas masjid. Kalau kita niat beristirahat penting, maka kita akan dapat rasa pada berhenti-henti, maka bila henti itu yang kita dapat. Kita niat tunggu saing kita, maka kita akan mendapat berjumpa dengan saing kita yang kita niat berjumpa tadi. Tapi kalau kita niat tadi, yang kita panggil, yang kita ni pandang dalam menguruskan niat kita lah. Niat kita ni kalau boleh biar boleh pahala tu berlapis-lapis. I'tikaf pun kita boleh, kemudian belajar pun kita boleh, menunggu waktu sembahyang pun kita boleh. Pakal ada jamu yang pula makan pun kita boleh pun. Boleh pula makan pula. Dunia kita dapat juga. Dia sendiri dia. Dunia ni kalau kita ni akhirat. Dunia tu dia akan dapat dengan sendirinya. Kalau kita mari masjid, kita niat i'tikaf untuk belajar, untuk i'tikaf, untuk tunggu waktu sembahyang, di antara sembahyang dan sembahyang, kita akan dapat pula. Kalau masjid jam kita dapat pula makan pula. Sampai ni. Tapi kalau kita tuju pada yang waktu saja, makan saja contohnya. Tak pindah ni tak ada orang yang makan ni. Kalau dia bagi juga kalau ada orang makan, kendala lah. Tu mari makan. Lagi dah lah. Tak ada dah lagi. Sebab kita lagi pun makan ni pun banyak tu lebih makan ni. Lebih makan ni pun dia lebih makan ni. Jadi tak ada dah lagi. Lah ni tak ada dah orang mari masjid kerana nak makan bubur kacang. Pasal bubur tu makan sama tu. Yang dulu makan kek ni, air gaya yang boleh makan kek. Air gaya boleh makan kek. Lah ni air gaya, kalau tak air gaya boleh makan kek. Sate dulu. Air gaya tu tunggu sate pasalnya. Nanti ada umur orang buat sate. Lah ni tiap-tiap hari boleh makan sate. Kalau nak ada makan sate. Kamu tu beli sate di Terang. Dekat nak sakit lah sate. Tiap-tiap malam.
Orang minat sate boleh makan sate ni, tiap malam boleh makan. Maknanya tidak ada dah orang lain. Mari semaya niat, mari masjid nak makan. Baik muslimin dan muslimat sekalian, imam kita iaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain berpendapat hadis yang membaca tadi innamal a'malu binniyati merupakan 1/3 daripada Islam. 1/3 daripada Islam. Sebab apa Nabi kata innamal a'malu binniyati? Hanya segala amalan itu dinilai berdasarkan niat dia. Di dalam Islam ini, ya amalan dalam agama ni dia ada 3 aja. Yang pertama amalan dia panggil amalan yang berdasarkan hati. Yang kedua amalan yang berdasarkan perbuatan. Dan yang ketiga amalan yang berdasarkan perkataan kita. Sebab itulah kerosakan agama, kerosakan akidah, kerosakan iman itu juga berdasarkan kepada 3. Kita boleh jadi bukan Islam, kita boleh jadi kafir dengan sebab niat kita. Tahun 2025 nak jadi Kristian, maka tak nanti 2025, maka hari itu apabila dia ada niat dia untuk menjadi bukan Islam, nak jadi Kristian, nak jadi Buddha, maka hari itu sudah jatuh akidah dia. Maka dia jadi kafir tak nanti ke 2025. Bila dia niat berdasarkan niat dia. Dia niat iktikaf maka boleh pahala dia. Pahala iktikaf. Apabila diniatkan beriktikaf. Dia ambil air semaya bila dia niat ambil air semaya. Dia basuh muka maka menjadi ibadat mengambil wuduk. Kalau dia basuh muka untuk bersejuk-sejuk, untuk mandi, maka dia tidak mendapat pahala berwuduk. Maka itu niat. Satu. Yang kedua, ibadat kita. Kita rosak akidah kita dengan sebab perkataan kita. Kita kata sesuatu yang mana kata-kata itu boleh menjatuhkan akidah kita, maka jadi kafir kita. Dan dalam semaya kita, selain daripada niat, dalam ibadat kita, semaya kita, satunya dia panggil rukun. Rukun apa dia? Rukun qalbi, yang berdasarkan hati. Rukun qalbi, rukun fi'li, perbuatan. Rukun qauli yang berdasarkan perkataan. Hak kita baca. Tidak lengkap 3 ni, maka tidak lengkaplah semaya kita. Dan semaya kita menjadi tidak sah apabila tak cukup 3 perkara tadi. Sebab itulah Imam Syafi'i dan lain-lain imam berpendapat bahawasanya innamal a'malu binniyat ni, hanya sahaja amalan itu dikira ataupun berdasarkan niat ini menjadi 1/3 daripada Islam. 1/3 daripada ibadat kita. 1/3 daripada kepunahan akidah kita. Salah satu daripada 1/3 ni lah. Baik, kena jaga molek. Ni satu hadis walaupun pendek tetapi 1/3 ni. 1/3. Innamal a'malu binniyati. Hanya sahaja amalan kita, setiap amalan kita berdasarkan kepada niat. Baik, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian. Hamba alhamdulillah rasa suka hari ni bila hadir ke masjid kita hari ni. Tu email jemput hamba mari ke masjid untuk merasmikan ataupun melancarkan satu program masjid, iaitu program Baitur Rizq. Tadi yang berbucak dah, tapi tuan-tuan ni tak ada. Hamba tengok orang lain-lain ni. Hamba kecek di dewan tadi orang lain, malam ni orang lain. Kau orang tulah tak email. Orang lain-lain dah. Orang lain-lain. Ni satu program comel. Dah. Satu program yang comel. Kalau kita tanding masjid tak email dah. Satu masjid yang baik dari segi pengurusan dia ialah satunya dia buat program ni ada sasaran. Ada setengah masjid tu dia pakai buat ya. Dia pakai buat. Dia kata masjid dia ni banyak program. Tapi program dia buat tu banyak, bunyi katanya banyak programnya. Ada sama program. Tapi sasaran program dia hanyalah untuk
orang pecing aja. Sebab hak mari semaya tu set-set pecing, hak tua-tua. Mana program yang sasarannya kepada orang muda? Mana program yang sasarannya untuk golongan wanita? Mana program yang programnya adalah untuk asnaf? Mana program yang sasarannya adalah untuk mualaf? Mana program yang sasarannya untuk orang-orang pecing, program untuk apa nama ni, kanak-kanak, bayi. Maknanya satu masjid yang baik, dan masjid kita ni pun pernah orang panggil mendapat tempat yang ada darjah. Sebelum ni comel teruskan. Maknanya ahli jawatan kuasa kita, masjid kita ni buat program ada sasarannya. Amo tengok tadi di bawah tanah pihak masjid mengadakan program untuk golongan asnaf, yang mana sasarannya adalah untuk golongan asnaf. Amo berkecek kepada golongan asnaf. Orang asnaf, orang yang menerima bantuan. Ya, sepatutnya orang yang menerima bantuan ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mendapat rezeki daripada baitur rezeki yang dicetuskan oleh masjid, yang dibuat oleh masjid kita ni. Baitur rizq, rumah rezeki, yang mana orang Kulanah ataupun masyarakat kita di sini ataupun siapa-siapa dia sahaja yang ingin menyumbangkan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka dia boleh bagi sumbangan itu kepada baitur rizq masjid kita. Maknanya baitur rizq yang apa nama yang dibuat oleh masjid kita ni mengajak masyarakat kita supaya beribadat. Tu imam ngeping tiap-tiap minggu contohnya. Tu imam kata masjid kita perlukan dana, masjid kita ada buat program it'am, program baitur rizq, program gapo sekalipun, program yang memerlukan duit ataupun pitih mah daripada kita. Kita jangan kata apabila tu imam ngeping lagu tu, kita jangan kata tu imam ni cakap derma sama. Tu imam ni cakap nak pitih orang sama. Tak. Bukan tu imam nak pitih, bukan tu imam nak derma. Tu imam ajak supaya kita memberi infak. Tu imam minta kita supaya bagi sumbangan, bagi derma. Sama juga dengan tu imam ajak kita mari semaya. Tu imam kata pakak mari semaya belaka. Semaya ni ibadat. Pakak derma belaka. Derma pun ibadat. Ada setengah-setengah tempat tu dia gelar kau tu imam. Ni bahasa ni tu imam derma, ni tu imam derma. Sedap orang beri gelar kepada tu imam. Kalau tu imam baca Sabbihisma rabbikal a'la, dia kata ni tu imam sabbih ni. Padahalnya kalau malam Jumaat ni, malam Jumaat disunatkan bagi tu imam yang jadi tu imam semaya Isya baca surah pada rakaat yang pertama, surah Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim, hingga akhir. Kalau tu imam tak baca surah Jumaat, maka disunatkan membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Itu pada rakaat yang pertama. Yang dia gelarlah tu imam. Dan kita ada sebutlah gitu. Yang kedua, rakaat yang kedua baca surah Idza ja'akal munafiqun, iaitu surah Al-Munafiqun. Ataupun tak mai baca hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ata 'alal insan subuh kare. Apa nama ni? Maghrib apa ni? Isya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Baik. Tu imam ajak masyarakat supaya menderma ataupun memberi sumbangan. Sama juga dengan tu imam ajak orang mari semaya. Sebab semaya itu ibadat, maka menderma, memberi sumbangan, infak, zakat, sedekah itu juga merupakan ibadat. Tadi yang sebut tadi, bagi orang yang ada pitih, dia sipir pitih dia buh pitih dalam bank di Kulanah kita ni, di pusat perniagaan Sayyidina Ali itu ada bank BSN, ada bank muamalah. Di Politeknik ada bank Islam.
Di apa ni Ekon Jaya, bank apa? Bank rakyat. Ada bank. Kita simpan PT di bank tu tak lama kita simpan. Kadang-kadang kita pergi cocok pula, nak tukar kereta pergi cocok pula, nak bagi rumah pergi cocok pula. Oh kita tak situ. Kadang-kadang kita buh PT dalam bank, kita tak ada makan, tetapi anak-anak kita yang boleh makan, waris-waris kita boleh makan. Kita tak boleh makan, tak ada guna. Kenapa? Kita mati dah. Tak boleh guna. Kalau anak juru, alhamdulillah, dia guna untuk buat perkara-perkara yang baik. Kalau anak-anak juru. Kalau anak tak juru, dia beli telefon ya. Duk main TikTok ah. Kita mati dah, dia duk main TikTok tok atas dunia. Nah. Tetapi hak tu kalau kita pergi simpan PT di bank. Ambo bukan tak pergi simpan di bank. Molek kau molek. Dah. Cukup kita itu jadi cukup haul kita boleh keluar zakat pula. Boleh molek comel. Tetapi hak tu email kita buat, hak jawatan kuasa kita buat baitur rizq. Rumah rezeki ni maka kita boleh pergi bubuh pitih situ, pitih boleh tak email? Tak agak takut tak email tak beli makan ni lama dia buat muka lain. Kita duk agak-agak tak email beli beras, tak email pergi buat beli alat-alat untuk cuci jambat. Ferah kita kata dak. Tak boleh. Wi pitih ni tak tahu ni lagu mana ni. Lama dia buat beli glue apa? Hak cuci jambat. ada setengah gitu dak. Benarnya tak apa belaka. Wi kata email ikut dia email dia buat gapo untuk masjid belaka tu. Baik, kita buat mari beras. Kita buat mari beras, kita buat mari gapo? Gapo kita email boleh kita gula behung, kicap, budu boleh budu. Budu boleh lagi tak email kata. Kita dah makan nasi rumah kita, budu. Biar orang lain rasa budu juga. Rokok jangan. Rokok tak ada. Gapo lagi? Barang-barang asas, ikan sarding, behung, minyak. Minyak masak, buat mari hak keluaran Islam lah. Kalau boleh keluaran Muslim. Minyak zaitun ke sikit dah. Ikut kita nak mari supaya diagihkan, diberi kepada. Maknanya si panel kita di Baitul Rizq ni kita akan dapat di akhirat esok. Innamal a'malu binniyati. Allah Taala kira segala-galanya berdasarkan niat kita. Ya Allah, kita seluk kocek buat mari ataupun buat mari barang. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah simpananku untuk akhirat. Ya Allah Tuhan, ya Tuhanku, inilah aku boleh sumbang melalui rezeki yang kamu bagi padaku. Ya Allah, aku nak tolong. Aku boleh makan sedap dah. Tiap-tiap pagi boleh makan nasi gulai kering depan masjid kita ni. Tiap-tiap pagi. Mari dulu mau singgah tutup dah. Duk Kota Baru tu duk niat dah nak mari makan nasi gulai kering depan masjid Kok Lana. Ada program di apa nama ni Gua Musa. Tak makan ke satu kita pasal nak makan nasi di Kok Lana. Siapa sini tutup kedai, tak tahu tu dia gimana, tutup kedai. Allah ferah kata kita dah lama dah tak makan nasi ikan kering depan masjid Kok Lana. Masa ambo duduk sini mula pagi-pagi ambo nak pergi kerja, ambo gilir kedai ni. Biasa nak makan ikan darat, ikan sungai tu kat depan Petronas tu, makan kedai tu. Biasa nak makan ikan kering sini. Biasa nak tu kita singgah kat terai tu. Berjujuk daripada Kok Lana sampai Kota Baru ni berjujuk dah. Kedai-kedai hok hebat-hebat saja dia. Jadi lama tak makan ikan kering ni, niat nak makan, tak makan ke satu lagi mari sini. Tak ada tutup. Muslimin muslimat sekalian, lama dah kita duk makan sedap. Kita keluarga kita apa sedap duk makan. Tetapi bagaimana pula dengan orang susah? Amo tak ingat amo ada cerita kat sini dah. Sebelum ni di tempat lain amo ada cerita dah. Ketika amo jadi imam Masjid Muhammadi, dekat dengan musim apa nama ni, musim raya, kita bagi kopung. Kita di Masjid Muhammadi kita bagi daging korban dua cara. Pertamanya pakai kopung. Hak ni untuk korban perdana hak tueku. Hak maik. Hak ni sembelih lembu di Panji, baginya pada hari raya kedua di Masjid Muhammadi selepas sembahyang Zuhur, sama-sama gitu. Dah. Hak ni kita bagi kopung. Sebabnya kita takut orang mari ramai.
tak cukup daging. Biasanya kita keluar dalam 400 kopong, 300 ataupun 400 kopong bagi. So lagi kita bagi daging tak pakai kopong. Hal ni adalah untuk korban Masjid Muhammadi. Biasanya 10 ekor. Kalau tahun ni tu di Masjid Muhammadi 12 ekor. Selepas maya raya kita potong lalu. Lapor kita bagi. Hal ni tak pakai kopong. Siapa cepat dia dapat. Orang cepat maka dia dapat. Maka dua cara kita bagi tu. Jadi sebelum raya, esok raya, hari waktu pak tu, marilah ada 3 keluarga mari tanya Tok Imeh ada kopong lagi ke tak? Tok Imeh ada kopong lagi ke tak? Mama kata apa baru mari. Kopong habis dah kita bagi. Habis. Ya kopong ni 400 kopong tu meta ya. Dia tahu ya apa dia kata Tok Imeh bagi kopong dah waktu mari meta habis. Kopong ni. Jadi dia mari lewat. Mama kata bapa baru mari. Bapa baru mari, kopong habis dah. Pas lagu mana? Pas gini. Kopong tu hari kedua, awak duduk mana? Jauh tempat jauh duduk. Dia kata kita ni setahun sekali. Setahun sekali. Wallahu a'lam lah tu. Kita makan daging ni bukan sama-sama Tok Imeh. Kalau ada kurban hak masjid kat dia kata kita nak lah. Jadi kata hak kopong hak raya kedua tak ada dah. Kalau nak daging tapi saya tak janji esok mari semaya di masjid, lepas semaya awak pergi lalu tempat sembelih. Sebab kita akan bagi selalu situ. Lepas sembelih lapah foto-foto semua sekali, hak mana ada tu kita bagi. Baik. Pas dia kata tak ada kau benda-benda lain. Saya nak bagi gapo ke awak ni kata. Nak bagi gapo ke awak ni. Tanya kaning berah pun habis dah. Berah habis dah. Berah hak simpanan kita untuk orang-orang miskin mari juga sudah habis dibahagikan kepada fakir miskin. Kita pakai macam dengan Baitul Rizq ni ke? Kita buat apa ni? Kita ada almari, kita buat almari. Sana ada. Jadi berah pun habis. Ninggal minyak ada lagi. Minyak tak ramai kan nak minyak ni. Kalau berah, ikan sardin kau gapah meta, atau meta je habis. Minyak ni ada simpanan lagi. Jadi hamba tanya kaning ke apa dia lagi ada hak simpan lagi? Adanya minyak je. Patut kata, lain tak ada dah ni. Minyak ada minyak. Moga esok raya nak tutup belaka dah ni. Minyak ada minyak. Bila hamba sebut minyak ke? Anak dia mari anak kecil tu dak. Anak dia kata, ye. Boleh goreng daging. Anak dia kata. Bukan dia kata, anak dia kata. Allah, hamba berasa kalau orang tua dia boleh berlawak. Tapi kalau budak nampak bila abang kata minyak ada, beras tak ada dah, lain tak ada, minyak je ada. Anak dia kecil tu dalam tadika, umur tadika, dia kata ye. Boleh goreng daging. Mak dia kata nak goreng daging dengan gapo? Daging tak ada. Jadi nak rayaknya muslimin dan muslimat, amo percaya ke budak tu? Budak tu jarang-jarang makan daging, tidak seperti kita. Sebabnya budak tadika tadi dia kata ye boleh goreng daging. Allah, hamba pun berasa tak nak rayak. Sebab berasa sebab kenapa? Kerana budak ni suka bunyi minyak tu suka. Kata esok marilah pagi, mudah-mudahan daging itu untuk awak. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Allah Taala bagi rezeki kepada kita banyak rezeki kita. Tak percaya cuba balik tengok buku bank kita, berapa PT kita simpan dalam bank kita memang banyak duit kita. Hak tu hak ada dalam ni. Bulan depan anak kita masuk pula. Pas pecing kita masuk pula, hak pecing. Pas kalau orang tu kebun dia ada raya pula, jual ada raya. Mana pi rezeki akan mari. Orang makan gaji bulan depan masuk pula. Banyak rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita. Hari ni Tok Imeh tolong kita buat Baitul Rizq. Rumah rezeki yang Allah Taala bagi rezeki kepada kita, kita kongsikan kepada orang lain. Orang yang tidak bernasib baik, yang tidak serupa kita. Kita kongsikan, kita masuk dalam tabung tu. Buat mari berah.
Kita berasa aku makan beras ni sedap, serindik tiap-tiap bulan aku makan serindik. Hari ni aku nak suruh orang lain pun makan serindik serupa dengan aku juga. Sekala aku makan beras basmati, hari ni pun aku nak suruh orang lain boleh makan basmati juga. Bubuh situ. Insya-Allah dibahagikan. Allah Taala akan bagi rezeki kepada kita. Ambo nak kasih juga pengalaman dak. Ambo sebulan ambo pergi duduk di London tahun lepas. Bulan 10 hingga bulan 11 sebulan kursus di London. Di antara tempat-tempat yang ambo pergi ke masjid di London, bukan setakat di London lah, London kemudian bandar-bandar lain lagi sampai ke Manchester, Liverpool. Kita tengok bagaimana aktiviti masjid. Selain daripada masjid, kita juga tengok bagaimana gereja-gereja di sana buat program. Selain daripada gereja, kita pergi juga ke rumah-rumah ibadat lain. Seperti orang Hindu yang berada di UK ni, United Kingdom, dan juga kita tengok orang Yahudi, orang agama Yahudi, lagu mana dia buat program dia. Jadi di antara salah satu daripada tempat ibadat yang begitu, masjid kita pun terbaik di sana, terbaik. Amo tengok satu masjid, satu apa nama ni, gereja orang Kristian di sana. Hak kebersihan tu memang dah. Nah, kebersihan tandah dia tu bersih. Ambo balik Kota Baru, ada seorang datuk tanya ambo. Dia kata, "Enta pergi di London gapo enta raya? Gapo enta tengok?" Anak kata, ambo tengok datuk, ambo tengok jambe comel." Nah. Orang yang tanya tu pengerusi Masjid Muhammadi lah. Orang tanya, Datuk ni Abdul Kadir dak, Timbalan Mufti. Dia tanya, "Enta tengok gapo di London?" Ambo rakyat tengok jambe. Comel jambe dia Datuk. Comel, bersih. Jambe orang Kristian. Dia kata enta pergi gereja orang tak pergi, bersih sungguh orang tak pergi. Dia kata, "Ada ramai orang. Dalam gereja dia tu ada kafe. Dalam gereja dia tak ada satu habuk, tak ada satu masjid pun mau tengok di Kelantan ni ada kafe dalam masjid. Dah ada kafe dalam masjid. Muka kita tak benar jual beli dah dalam apa ni, dalam gereja. Dia pintu nak masuk gereja tu dia ada kafe. Kafe dia kemah, dia jambe dia tu memang bersih dalam gereja dah. Ambo dengar taklimat daripada padri dia. Gapo program yang ada di gereja dia. Dia kata di gereja kita ni, nah, program pagi-pagi kita buat breakfast, dia kata. Program breakfast kepada sama ada orang miskin ataupun orang kaya. Orang miskin nak marilah. Orang kaya nak mari juga. Kita ni kita buat sakak. Buat sakak kita ke? Puasa baru ni, puasa apa ni? Puasa hari Arafah ataupun puasa hari Muharram. Timai buat sakak lalu dah. Insya-Allah comel program dia. Kita pada hari Arafah ataupun hari Ashura 10 hari bulan ni, pihak masjid mengadakan majlis berbuka puasa. Maka orang-orang yang puasa pakat marilah buka puasa di masjid kita. Ya, buat sakak dah. Orang puasa. Amba buat di Masjid Muhammad, dia mau rakyat lalu dah. Kita buat program majlis berbuka puasa puasa Arafah ataupun puasa Ashura. Sebab fadilat puasa hari Ashura ataupun Arafah besar fadilat dia. Arafah mengkifaratkan 2 tahun dosa kita. Ashura mengkifaratkan setahun. Besar. Jadi kita nak menggembar-gemburkan satu program, satu sunnah Nabi, iaitu puasa pada hari Arafah ataupun hari Ashura. Kita sebutlah dah. Pada hari Arafah atau hari Ashura ni kita akan mengadakan majlis berbuka puasa. Pakak mari buka puasa sinilah. Tak kira lah sama ada hak puasa ataupun hak tak puasa. Mana tak bila? Tak bila. Tak ni dak. Terminator. Tak kira puasa tak puasa apa dak. Gitu ya ada. Sebabnya sebagai satu jalan dakwah, kita nak ajak orang puasa satunya. Lepas tu kita jamu makan, tak sedar sakak lah orang puasa tak puasa. Kalau kita rayak orang puasa saja, berapa orang puasa? Kita cedek makan ni banyak, tiba-tiba orang
Orang tak puasa malu nak pergi makan. Bukan dia tadi duk makan duk depan duk bawa sedap kedai kopi. Dah. Ni tang pergi buka puasa hari Arafah buka juga dia. Belawuk ni. Tak masuk dah. Tapi kalau kita royak orang puasa kau tak puasa tak kira mari makan. Jadi orang tak puasa tak malu. Tahun ni dia tak puasa tahun depan bukan dia nak kau. Tahun lepas makan hak tak puasa dah. Pelawak dah. Tahun ni tak puasa pula. Malu juga Tuhan. Tak malu kat orang tak tahu tapi kita dengan Tuhan. Maknanya puasa tak puasa makan. Tahun depan insya-Allah dia akan puasa. Tahun ni tak puasa, tahun depan dia akan puasa. Supaya tadi padri tadi dia buat program gereja tadi dah. Dia kata program breakfast tiap-tiap pagi dia buat breakfast. Jadi kalau kita kata kalau breakfast ni kan program makan pagi ni dia belanja tak besar berbanding dengan makan tengah hari ataupun makan malam. Dia buat program breakfast pagi. Tak kira orang miskin ke orang kaya ke mari breakfast di masjid dia, makan pagi, minum pagi. Kemudian soal lagi dia buat zakat. Sama ada Kristian ataupun Muslim, tak kira. Mari makan teh di apa nama gereja dia. Mari. Mu orang Kristian ke, mu bukan Kristian ke, mu orang Islam ke, boleh mari makan juga. Kita buat majlis kita hanya untuk orang-orang hak mari masjid saja. Tu pun berzakat dah. Kita buat apa ni di Masjid Muhammadi, kita buat satu program majlis berbuka puasa untuk orang Islam dan bukan Islam. Macam-macamnya gelar demo. Kau tak faham lah gelar buat majlis buka puasa. Kita tak dalam Facebook dia kata puasa ke topik hajat tu. Dah nama majlis berbuka puasa. Kita nak ajak, kita nak memperkenalkan kepada mereka. Dakwah kita nak ayat ni cara kita puasa. Makan kita lagu ni. Dah. Kita buat di Masjid Muhammadi, kita panggil orang. Dah, ambo ajak orang apa nama ni? Tokong di Bukit di apa nama ni di Cappuccino. Kita pergi ayat dia. Kita nak buat majlis buka puasa nak ajak. Dia mau mari juga pak kita. Ya mari. Cappuccino, Pak Tokong apa tu, Kota Baru tu kita ajak satu Cina, India ke apa, kita ajak mari. Biar kita ada suasana, orang panggil apa nama ni, kita nak baik. Ni kita nak royak ke dia. Walaupun kita puasa kita ni start daripada subuh sampai waktu maghrib. Jadi waktu maghrib kita makan. Lepas tu kita semaya. Itu ya hamba kita nak rayaknya. Maknanya kita ajak, kita buat tidak sakat. Mari kita buka puasa. Tapi kita ambil dalam sebulan. Kalau di Masjid Muhammadi sebulan tu sehari je kita ambilnya. Bukan tiap-tiap hari lah. Kita buat majlis bersama-sama dengan Bukit Islam. Lepas tu jamuan raya kita panggil pula. Hari raya kita buat jamuan bukan setakat orang Islam saja. Kita ajak orang Bukit Islam jiran-jiran dekat-dekat dengan masjid tu, amo pergi rumah dia, amo pergi royak dia, ajak mari makanlah. Mari makan. Wak suruh ada juga amo pergi ajak jiran-jiran Masjid Muhammad itu ajak mari makan suruh di masjid kita. Maknanya kita tidak sakat. Jadi masjid kita buat program apa nama ni Baitul Rizq itu ada satu comel. Satu perkara comel sempena dengan hijrah ni. Maknanya biar ada orang panggil bukan program biasa aja. Ni ada peningkatan. Kalau dulu kita bagi zakat gitu, ni kita ada rumah dah. Ada rumah. Baru buat kau tu bangun ni tu Tik Meh. Kau lama dah. Baru buat. Buat rumah. Ya. Pejabat, dulu pejabat. Pani nak buat orang lain pula pejabat. Nak buat orang lain pula. Maknanya ada perkembangan semua. Boleh jadi tahun depan mau mari rasmi muka lain pula tu gapo pula nak buat. Pakat bicara AJK biar orang panggil hijrah kita ni. Hijrah kalau masjid kita, Masjid Aisyah ni bukan hijrah daripada tak molek kepada molek. Tetapi hijrah kita ialah hijrah daripada hak molek dah kepada lebih molek lagi. Dan setiap tahun ada perancangan kita untuk lebih baik. Baik kepada lebih baik. Lebih baik kepada lebih baik lagi. Lebih baik kepada lebih baik. InsyaAllah. Sehinggalah kita mati
dalam usaha kita untuk berhijrah ke arah yang terbaik. Ke arah yang terbaik. Dia mau sebut tadi kepada penerima zakat, penerima sumbangan. Pertamanya kita kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala bagi rezeki. Jangan kita memandai remeh, jangan kita pandai debek apa sahaja rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Tadi hamba sebut tadi, dah. Keluarga hamba dia ajar. Kalau makan ni, mek hamba, kalau kita makan nasi, tumpah sebutir berah. Nak berah. Ambil. Makan nasi teriak tu. Orang tua kata, teriak tu nasi tu, tak makan. Dia kecil hati. Orang lain makan belaka. Nasi makan, daging makan, kambing makan. Data-data sebutir tu tumpah tak makan. Teriak dia tu. Sedih dia kenapa? Orang hak makan ni lepas ni dia nak semaya. Dia nak tolong. Nasi yang kita makan tadi nak tolong. Tuai dia hak makan tadi nak semaya. Nak baca Quran. Nak pergi tempat-tempat yang comel. Jadi apa sahaja rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Taala. Orang yang terima sumbangan dia kena berasa besar ini adalah rezeki daripada Allah Ta'ala melalui Baitur Rizq. Apabila kita mendapat sumbangan daripada Baitur Rizq, ianya adalah rezeki yang halalan tayyibah. Rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Rezeki yang baik, baik-baik. Makan yang lain kita tak tahu lagi. Kadang-kadang kita makan gaji. Kadang-kadang kita makan gaji tu kita curi tulang. Lepas tu boleh gaji, kita makan. Setara mana kehalalan dia. Tapi hak rezeki yang masuk dalam tabung tadi dia capur dah. Supaya air kolah kan, air kolah. Dia capur dah air kolah tu. Kadang-kadang air hak mamak, hak dolo, hak capur belaka dah. Daki ada capur belaka. Tetapi akhir sekali air tadi menjadi apa dia? Menjadi bersih. Air kolah tadi walaupun air tu air musta'mal tak boleh guna buat berwuduk, tak boleh guna untuk mandi junub. Tetapi apabila kumpul dalam kolah musta'mal jadi mutlak, boleh guna. Bahkan kadang-kadang orang bomo ada dah, orang bomo di Masjid Muhammad itu kolah sarak kolah. Kena saling sama. Air tu meta jadi hijau. Boleh jadi hok gamik semaya tu hok kuat pah belaka kali jadi hijau air. Boleh jadi. Walaupun air hijau jadi warna gapo sekalipun. Tapi yang mengingat satu kali ada satu orang mari jumpa dengan hamba dia wayak kambo. Dia kata nak mari jumpa Tok Iman dia kata. Ada gapo dia? Dia kata gini, dia kata masa baru ni kita mari ambil air, kita tak wayak ke Tok Iman. Sebenarnya Tok Bomo orang dia main dengan Tok Bomo. Satu orang tu dia kata keluar ada anak saudara dia kawan. Dia sakit, dia pergi Bomo di Selangor, duduk Selangor tu. Wak pergi Bomo tak siap penyakit. Akhir sekali wak balik Kelantan. Jumpa dengan seorang Tok Bomo. Bila nak Bomo Tok Bomo tu tanya, dia kata, Masjid Muhammad ini ada kolah lagi ke? Jadi kawan tu ya ada ya tu. Kena pergi ambil air kolah Masjid Muhammad di. Kita wak Bomo dia. Mai dengan Tok Bomo tengah malam tak ada orang serabut ya tu. Masuk jaga masuk. Dia kata Tok Bomo tu kecek bobe kecek macam ada orang dia kata. Macam ada orang. Nak minta air kolah. Tak ada orang tapi dia kata kecek pun ada orang. Lepas tu dia kata kita pun cari buat air. Buat kelik Bomo lah dia kata Bomo dengan air tu mandi kata dia tadi. Jadi alhamdulillah kata jadi ringan sikit daripada sebelum daripada ni. Hamba rakyat ni lama malam ni pakak pergi ambil air kolah keringnya kalau Masjid Muhammad. Jadi air tadi macam-macam tadi boleh buat ambil semaya, boleh bomo ke apa. Sama enggak dengan Baitul Rizki kita saat ni dok. Masuk. Maka duduk dalam tu maka menjadi rezeki yang halalan tayyibah. Kita penerima, kita menerima satu rezeki. Kalau kita terima, kita makan ni tu orang keluar zakat. Allahu Akbar. Ingat zakat ni kayak duit zakat, harta zakat ni kita perolehi masuk dalam tabung kita
Nak royak betapa hebatnya duit zakat ni. Allah Ta'ala buh neraka orang tak keluar zakat. Allah Ta'ala buh neraka siapa-siapa dia yang tidak keluarkan zakat. Lagu mana kita tengok balasan orang yang tak keluar zakat pada malam Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala buh neraka orang yang tak keluar zakat. Allah Ta'ala buh syurga bagi orang yang keluar zakat. Harta zakat masuk dalam tabung kita. Lepas tu kita makan, rezeki dia tu Allahu Akbar, berkat. Dia apa nama ni, bagai-bagai hak yang perintah Allah Ta'ala ni kan dak. Dia orang panggil mulia. Makanan tu, supaya kita kata daging korban, daging akikah. Daging korban, daging akikah. Ada ulama kata boleh makan daging korban, orang bukan Islam ada kata tak boleh makan. Hak kata tak boleh makan tu kan? Sebab apa dia kata? Sebab daging korban ataupun daging akikah ini adalah daging yang diperolehi daripada orang yang berniat untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Mulianya daging tu. Kita sembelih, bila sembelih jadi daging, mari mana daging ini? Daripada persembahan orang yang berkorban. Apabila orang sembelih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, niat dia adalah untuk qurbah, menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka bila daging ini diperolehi daripada orang yang niat dia untuk menghampirkan diri kepada Allah, maka orang kafir itu hampir ke tak dengan Allah? Orang kafir itu musuh Tuhan. Dia mensyirikkan Allah. Apa kita nak pergi makan dia? Jangan, tak boleh makan dia. Tu bagi orang yang mengatakan tak boleh makan. Bagi yang mengatakan boleh makan, dia kata tika niat tu je, tika sembelih, darah dia turun tika tu menghampirkan diri. Tika tu je. Lepas tu dia kata tak ada dah. Tapi ulama yang cermat lagi tu, dia kata sebabnya asbab boleh daging ni adalah niat seseorang itu untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sama juga dengan sumbangan. Orang bagi sama ada zakat atau sedekah, memang dia niat dia ini adalah pertaruhan. Ini adalah simpanan untuk balasan esok-esok di akhirat. Yang mana orang beri itu sumbangan itu mendapat pahala yang mana dijanji pada mereka. Maka orang yang terima banyak-banyak syukur, banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih kepada tu imam, kepada masjid. Bila gitu, hamba sebut tadi, bila kita menerima sumbangan daripada masjid, daripada Baitul Rizq, maka kita kena sebagai tanda syukur kita pada Allah, jangan tinggal ibadat. Jangan buat maksiat dengan tubuh badan kita yang kita telah terima sumbangan daripada masjid tadi. Banyakkan ibadat supaya orang yang apa nama ni buat kebajikan tadi bertambah-tambah pahala dia. Bertambah-tambah pahala. Orang tu niat cara medah, lepas tu pula orang yang guna tu daripada hasil dia tadi tu kepada kebaikan, maka bertambah-tambah, berganda-gandalah pahala orang yang memberikannya. Maka orang panggil tolong menolong antara orang yang memberikan dan juga orang yang menerima sumbangan tadi. Gunakan diri kita, makanan kita, supaya kita menguatkan diri kita untuk mari semaya jemaah di masjid. Kita penerima Imam kena follow up sama dia. Penerima Baitul Rizq, bukan kita nak paksa dia. Selain daripada kita beri makanan, kita bimbing dia. Kita ajak dia. Kita ajak mari semaya. Mari semaya. Kita ajak dia. Dia mau terima, bukan setakat terima, royaklah. Tak. Tapi pihak masjid sangat-sangat berkandak supaya kita mari semaya masjid. Barulah berkat. Bukan kata bila terima sumbangan kita guna tubuh badan kita untuk buat maksiat pada Allah. Kita guna duit. Ambo ingat ada bulan puasa ada asnaf kita beri duit orang mai royak kampung. Dia kata orang hak terima piti hak ada bagi zakat tu, dia kata buat beli bedil, dia kata. Buat beli bedil. Duka cita kita. Demo susah masjid tolong melalui duit zakat. Boleh duit zakat demo guna untuk buat beli bedil. Masjid takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di masjid. Hak terima zakat wa beli bedil pom 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 malai raya. Kena ke tak cara lagu tu? Tak kena. Hamba bila dengar orang mai royak hak terima zakat buat gitu, hamba royak
duit zakat orang ni bukan buat beli bedil. Dia kata ana, tahu budak-budak nak. Budak-budak nak beli bedil. Hak je beli, hak je main, hak tua. Dia kata budak-budak nak beli bedil. Hak belinya orang tua, pas ada main peng tu hak tua. Itu orang panggil orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah Taala berikan, dia mendapat sesuatu daripada masjid. Jadi asnaf-asnaf ini kena hampirkan diri pada masjid, dan pihak masjid kita minta supaya bimbing mereka supaya semua sekali tu orang hak pemberi sumbangan dan juga orang yang menerima tadi semuanya menghampiri masjid bersama-sama dengan masjid, mengimarahkan masjid. Untuk siapa dia? Untuk kita semua. Untuk kita semua. Orang beri untuk bekalan akhirat, orang je urus juga sebagai sumbangan kita untuk jadi pahala untuk akhirat. Orang terima juga supaya menguatkan diri untuk ibadat. Untuk apa? Tujuannya untuk kita bersama-sama di akhirat, di dalam syurga. Jadi mudah-mudahan kuliah maghrib kita pada malam ni bersempena dengan hijrah ataupun awal Muharram ini. Kita semua sekali yang ada ni kita berhijrahlah. Amba tidak nak sebut sini ni daripada tak baik kepada jahat kepada baik, sebab semua sekali yang ada pada malam ni adalah orang yang baik-baik, orang yang bersama-sama dengan masjid. Cuma kita ni kita tingkatkan hijrah kita tadi kepada lebih baik. Lebih baik. Kalau dulu kita mari semaya malam ngori dengan Isa je. Kena ubah dah lah tahun ni. Ni hak baru ni bukan mari ngori Isa lah, subuh nak mari juga. Semaya sehari pun kena mari juga. Kalau dulu mari semaya saja dengar orang ngajar dak. Mari semaya Assalamualaikum, bung turun lalu pergi kedai kopi. Mari semaya Isa kare pula. Pak kadang-kadang dia girayak pula kata imam. Apa orang ngajar lama-lama tu? Berti-berti pasal sambung nak disambung pula. Alhamdulillah dah bagus dah dia nya. Dia mari masjid tapi dia tak mari dengar orang ngajar. Dia mari tutup imam pula. Imam. Berti bukan kuliah maghrib tu, kuliah Isya lah gitu tu. Lepas Isya baru berti. Ataupun dia duduk lillah dak tunjuk kau orang ngajar ni dia tu je. Orang hak pesen lah gitu kan. Dia itu. Tapi kita ubah cara tak ada dah. Duk jaga, duk main pitu, duk main lagu ni tunjuk kau orang ngajar. Tak sih dah kita lagu tunjuk. Mari ngaji, mari dengar sekali dah. Mari dengar dah. Maknanya ke arah kebaikan. Orang semaya dah 5 waktu cukup dah jemaah di masjid. Mari mengaji pula. Amalkanlah ilmu yang kita belajar. Amalkanlah ilmu yang kita belajar di masjid. Masjid kita ni atur comel dah. Program-program hamba tengok tu lah tu tu dah. Kuliah berkitab. Comel dah tu. Kuliah berkitab, kuliah mingguan, bulanan. Comel dah tu email kita dan juga ahli jawatan kuasa kita atur. Tinggal lagi kita mari ikuti program, kita dapat ilmu, kita amalkan ilmu, dan mudah-mudahan kita duk beramal dengan ilmu. Allah Ta'ala matikan kita semua sekali ni dalam suasana yang terbaik. Kita mati dalam keadaan yang bersama-sama dengan masjid. Mati dah Pak Mak. Mati mana? Mati atas masjid. Bila? Tika duk semaya, tika duk sujud. Waktu kita nak dengar. Apa ni? Mati dah Pak Allah. Mana? Mati sudah semaya. Lorak tak tahulah berkali malikul maut duk tunggu dah dia. Sudah maya tu cucu bom belaga contohnya. Balik daripada masjid. Dalam keadaan masih lagi berwudu. Allahu Akbar. Comel. Mati dah Pak ya. Bila mati? Mati alam mari masjid mati. Tak ada semaya subuh. Dia sudah semaya tahajud rumah dia. Nak mari masjid mati tengah jalan. Hendak lah gitu deh. Biarlah kita kata mati kita ni ada hubungan dengan masjid kamu. Mati dah. Mati dia tengah semaya jemaah. Hamba tengok sekali orang mati dia tengah semaya jemaah. Masa hamba duk pondok pasir Tombo. Allah. Ramailah orang semaya jenazah dia. Mati dia tengah semaya jemaah. Mati dia tengah semaya jemaah dia. Mati tengah semaya jemaah dia. Mati dia dalam wudu. Mati dia pada hari jemaah. Mati dalam ibadat. Lepas tu dia duduk pondok, mati dalam mengaji. Walaupun hari tu tak mengaji, mati dalam mengaji. Orang panggil mati dalam mengaji. Allah, comel mati.
Orang panggil, kalau ni orang tulis dalam status Facebook, kematian yang dicemburui. Allah, kalau boleh kita nak seperti lah. Nak seperti tu, mari sembahyang masjid dak. Berhenti masjid. Berhenti masjid, berhenti kecing. Tengok tak? Berhenti kecing je. Sudah mai, sudah bergila. Mari masjid, mari terima sembahyang zakat, berah. Tak sih kita lagu tu. Bukan ambo ayat ni kan, bukan ambo jadi tu email tu kan. Dia tupak. Orang tupak ni kan. Kita bagi zakat dah. Bagi zakat alik pagi sebulan sekali majlis turun bagi zakat di masjid tupak. Dia bukan orang bandar tupak sajalah terima tu. Sebutir jajah pakat mari. Saya rehat pukul Zuhur rehat. Lepas tu kita sambung lagi. Kau tunggu nama dia tu tak panggil lagi terima zakat kan? Tak panggil lagi, tak semaya. Tak semaya. Kena saruh kita sebelum pagi panggil semua. Kena royak. Kita mari masjid tupak ni kena niatnya bukan niat untuk ambil piti saja. Masjid ni tempat ibadat. Kena niat apa dia? Mari niat kerana kita nak mari dengar orang mengajar. Kita kena niat mari masjid. Kita mari kena ada semaya. Bawa selalu kain semaya. Ni orang tanya, Zahur orang pakai semaya belakang. Jadi duduk tunggu duit saja apa tak semaya? Pakai kain cemah. Patut lewat semaya. Bapa tak cedek. Mari dah masjid tapi tak semaya. Tak silah kita dak. Biar kita semua ni berada dalam keadaan yang terbaik. Aku rasa cukuplah. Tak boleh SOP kita ni lama ni dia. Aku rasa setakat tu dulu. Terima kasih kepada Tok Imam, syabas, tahniah di atas program-program yang buat. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi dan kita naknya semua kita ni sama ada kita ada temu atau tak ada temu, kita semua ni akan bersama-sama di dalam syurga nanti insya-Allah. Maka kita jadikanlah diri kita pada tahun ni niat kita, azam kita adalah untuk menjadi yang terbaik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo saja pun kita nak jadi kita ni kau molek, kau berjuruh semakin terbaik ataupun the best kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.